Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, selamat sejahtera, saya Sembah, pembuka bicara. Baiklah, bersempena dengan ICEELST 2020, saya berbesar hati untuk membentangkan hasil kajian saya berkenaan tahap pemikiran inventif satu tinjauan awal dalam kalangan pelajar luar bandar. Pemikiran inventif telah disenaraikan sebagai salah satu kemahiran yang sangat diperlukan untuk menghadapi cabaran abad ke-21. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap pemikiran inventif dalam kalangan pelajar luar bandar. Sebelum itu, saya ingin menerangkan elemen-elemen dalam pemikiran inventif. Di sini, saya telah menyenaraikan elemen-elemen pemikiran inventif yang dicadangkan di dalam dimensi pemikiran inventif dan juga pola pemikiran inventif. Pemikiran inventif sistematik (SIT) merupakan rujukan utama yang saya gunakan di dalam kajian ini. SIT telah dibangunkan di Israel pada tahun 1990. Kaedah SIT melibatkan dua bidang kreativiti utama, iaitu penemuan masalah dan juga penyelesaian masalah. Kemiskinan adalah masalah global yang telah disenaraikan sebagai salah satu cabaran utama dalam abad ke-21. Di Malaysia, laporan yang didapati melalui data asas Malaysia menunjukkan perbezaan pendapatan bulanan penduduk bandar dengan luar bandar adalah sebanyak 44%. Untuk mengurangkan jurang pendapatan bulanan ini, kerajaan Malaysia telah membentuk pelbagai dasar luar bandar di mana sokongan kewangan, latihan dan bantuan infrastruktur dilaburkan untuk menggalakkan budaya inovasi dan reka cipta. Usaha ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi luar bandar dan sekaligus membuka peluang penduduk luar bandar untuk menikmati pendapatan yang mampan. Namun begitu, anjakan yang telah kerajaan laksanakan untuk membendung isu ini ternyata kurang berhasil. Sorotan khas Pembangunan Keusahawanan 2016 telah melaporkan budaya dan inovasi di kalangan rakyat Malaysia berada di tahap yang membimbangkan. Di samping itu, berdasarkan pemerhatian pakar, amalan pemikiran inventif di dalam kelas juga kelihatan kurang memberansangkan. Oleh itu, satu usaha lain perlu dilakukan untuk mencetuskan budaya inovasi dan reka cipta seperti mengasah kemahiran berfikir secara inventif sejak di bangku sekolah. Kajian-kajian lepas berkaitan pemikiran inventif juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Selain itu, data khusus berkaitan pemikiran inventif di luar bandar masih belum diterokai. Pengkaji juga mendapati terdapat jurang instrumen pada kajian-kajian lepas. Kebanyakan kajian yang mengukur tahap pemikiran inventif hanya berdasarkan persepsi sahaja. Berdasarkan jurang ini, satu kajian perlu dilakukan untuk mengukur tahap pemikiran inventif pelajar melalui cara berfikir. Kajian ini adalah kajian kuantitatif yang menggunakan reka bentuk kajian tinjauan. Secara spesifik, reka bentuk tinjauan yang terlibat ialah tinjauan rentas sidang, di mana dapatan kajian ini menggambarkan situasi semasa berkaitan pemikiran inventif di kalangan pelajar luar bandar. Sampel kajian adalah terdiri daripada 30 orang pelajar tingkatan 4 aliran sains di sekitar daerah Seremban, Negeri Sembilan. Pelajar dari sekolah menengah harian luar bandar dipilih kerana lazimnya pelajar-pelajar tersebut juga tinggal di kawasan sekitar luar bandar. Hal ini supaya pemilihan sampel kajian adalah selari dengan kepentingan kajian, iaitu untuk membasmi kemiskinan penduduk luar bandar melalui pemikiran inventif. Untuk instrumen kajian, penyelidik telah mengadaptasi ujian masalah dan penyelesaian P dan S yang telah dibina oleh Barak dan Albert pada tahun 2017. Corak pemikiran inventif yang terdapat dalam SIT
telah dijadikan panduan untuk membentuk P dan S. Dalam kajian ini, soalan daripada ujian P dan S yang asal telah dialih bahasa kepada bahasa Melayu dan diubah suai mengikut keadaan persekitaran di Malaysia. Set ujian ini diberikan kepada pelajar dalam masa 20 minit. Sebelum ujian dimulakan, pengkaji akan meminta pelajar untuk merahsiakan jawapan mereka kepada pelajar yang lain sehingga tamat sesi ujian. Untuk strategi pemarkahan pula, item pertama mewakili kemahiran penemuan masalah di mana satu markah akan diberikan kepada jawapan yang relevan. Untuk item kedua, dia mewakili elemen penyelesaian masalah, iaitu satu markah akan diberikan untuk setiap jawapan yang berbentuk inventif. Hal ini bermaksud tiada markah diberikan untuk setiap jawapan yang tidak relevan ataupun jawapan yang bersifat konvensional. Untuk analisis data, min purata markah untuk setiap elemen iaitu penemuan masalah, penyelesaian masalah akan dikira dan interpretasikan menggunakan jadual yang ditunjukkan. Tahap pemikiran inventif pelajar juga akan dikira bilangan purata dan diinterpretasi berdasarkan jadual yang ditunjukkan. Tahap pemikiran inventif pelajar luar bandar dinilai berdasarkan dua elemen SIT iaitu penemuan masalah dan penyelesaian masalah. Elemen penemuan masalah didapati berada pada tahap sederhana rendah, manakala elemen penyelesaian masalah pula berada di tahap yang rendah. Secara keseluruhan, tahap pemikiran inventif pelajar luar bandar berada di tahap sederhana rendah. Berdasarkan pemerhatian saya, kekurangan idea merupakan penyebab pelajar tidak dapat menjawab ujian dengan baik. Kebanyakan pelajar hanya mampu memberikan kurang daripada 5 jawapan yang relevan dalam masa 20 minit. Markah yang tertinggi antara pelajar adalah 9 markah. Ini bermaksud pelajar yang mendapat markah tertinggi pun memerlukan masa sekurang-kurangnya 2 minit untuk mencari idea yang bersesuaian. Terdapat juga beberapa jawapan pelajar yang seakan sama dengan jawapan pelajar yang lain. Hal ini menunjukkan pelajar tidak cenderung memikirkan solusi yang belum biasa dilakukan oleh orang-orang lain. Berdasarkan kajian Dikichi 2018 dan Strobe 2016, terdapat hubungan antara kreativiti dengan umur seseorang. Oleh itu, pada tahap ini, pelajar seharusnya sudah mempunyai tahap pemikiran inventif yang tinggi untuk menghadapi cabaran abad ke-21. Saya berpendapat bahawa tahap pemikiran inventif yang rendah mempunyai kaitan dan telah mempengaruhi budaya inovasi yang kurang di kalangan masyarakat kini. Saya juga berpendapat kekurangan amalan pemikiran inventif dalam proses pengajaran dan pembelajaran telah menjadi punca kepada tahap pemikiran inventif pelajar luar bandar yang sederhana rendah. Pendapat saya ini adalah berdasarkan beberapa kajian lepas seperti kajian Ali Ahmad Omar Ali, Azizah Ahmad Ali, Barak dan Albert yang membuktikan bahawa sekiranya guru-guru berusaha untuk mengintegrasikan kemahiran pemikiran inventif di dalam kelas, tahap pemikiran inventif para pelajar mampu ditingkatkan. Sebagai kesimpulan, hasil kajian telah memberikan gambaran semasa tentang pemikiran inventif di kalangan pelajar luar bandar. Dapatan daripada kajian ini membuktikan bahawa pemikiran inventif di kalangan pelajar luar bandar adalah di tahap yang sederhana rendah. Oleh itu, dapatan kajian diharapkan dapat meningkatkan motivasi guru untuk memperhebatkan daya pemikiran inventif pelajar luar bandar
melalui aktiviti yang berkesan di dalam bilik darjah. Saya percaya bahawa dapatan kajian ini akan memberi manfaat kepada KPM untuk menambah baik kurikulum yang menekankan kemahiran pemikiran individu. Malaysia mempunyai generasi muda yang berkualiti tinggi, bersedia untuk menempuh cabaran dan mampu meningkatkan kualiti hidup. Saya berharap bahawa kajian ini dapat mewujudkan kerjasama di antara KPLB dan KPM untuk meningkatkan budaya inovasi dan reka cipta dalam masyarakat luar bandar. Kajian ini merupakan kajian tinjauan awal, iaitu kesemua data yang dianalisis adalah berdasarkan dapatan kajian rintis. Oleh itu, responden dalam kajian ini adalah terbatas. Apa yang boleh dilakukan pada masa depan ialah dengan meluaskan lagi sampel kajian. Selain itu, pemberi ubah lain seperti kreativiti saintifik, pengetahuan sains atau sifat ingin tahu dapat diperkenalkan untuk dikaji hubungannya dengan pemikiran inventif. Kajian tersebut akan dapat memperkembangkan lagi usaha untuk meningkatkan tahap pemikiran inventif melalui aspek-aspek lain secara tidak langsung. Sekian sahaja pembentangan saya. Terima kasih atas perhatian anda. Assalamualaikum.